Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, khususnya kepada para alim ulama, tok-tok guru, tuan-tuan ustaz, pemimpin-pemimpin masyarakat, seluruhlah yang hadir dalam daurah Masailut Tauhid, daurah kitab persoalan-persoalan tentang ilmu tauhid, siri yang kedua. Moga-moga Allah Ta'ala merahmati dan memberkati kita semua. Dan moga-moga Allah SWT kurniakan kepada kita semua ni kefahaman yang baik dalam urusan agama, sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Siapa yang Allah nakkan dengan dia tu kebaikan, nescaya Allah beri dia tu faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah SWT akhlak yang mulia, sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, kitab Masailut Tauhid yang disusun oleh guru saya, almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Saman Kati rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kita masih lagi mabadi ilmu tauhid yang 10, muka surat 13. Soalan, apa hukum syarak belajar ilmu tauhid ini? Jawapan, hukumnya fardu ain atas tiap-tiap orang mukallaf, lelaki ataupun perempuan, mengetahui ilmu tauhid ini dengan dalil ijmali. Jadi orang yang tidak melepas ilmu fardu ain ni dosa. Kita tahu dah, kalau ilmu fardu kifayah dalam kampung tu ada hak menguasai, lepaslah orang lain. Tapi fardu ain, sekampung tahu belaka dah, kita seorang je tak tahu, dosa lagi kita. Kalau meninggalkan mengaji ilmu fardu ain dosa, pas menghalang orang belajar ilmu fardu ain. Kalau orang mengajar tauhid ayat dia, ambil si motor, start motor pergi pasar malam. Baca dengar tak? Dia ayat lagu tu. Tak usah belajar, dia kata tauhid sebab 20 ni. Ini ilmu bid'ah, ilmu falsafah Yunani. Dosa dia. Pasal dia menghalang orang tu daripada melepasi fardu ain. Ada pula orang-orang yang menggelar diri dia Maulana. Di sisi kita bukan Maulana, Maulahu. Maulana tu maknanya tuan kami. Tengok-tengok pada dia kecek tak siapa hati nak kata tuan kami. Maka Maulahu, tuan demo. Hak demo lah, demo nak panggil Maula pun. Oh, dia kata susah, dia kata. Mengaji tauhid sifat 20 ni, ambo diri tak faham dia. Kalau demo benar, apa nak lari orang lain? Kalau dah demo jenis lu, demo tak faham apa hal orang lain. Tu susah, pening dia kata. La ilaha illallah. Hak kata susah tu, ilmu mana pun sampai level tinggi jadi susah. Kita ngaji matematik, setakat matematik basic mudah. Masuk matematik tambahan, tak tahu tak apa nak lulu tu. Masuk math lain lah tu. Sebab level dia lain. Gitu juga ilmu tauhid. Kalau dak bincang hak dalam hak fardu kifayah, memang payah. Ilmu apa pun, bila pergi level tinggi, jadi payah. Tanya doktor sudah. Nak jadi doktor GP, general practitioner, tidak sepayah nak jadi doktor pakar. Dan nak kata doktor pakar tulang, pakar jantung, lain dah level dia.
Makanya hak nak lepas fardu ain itu mudah sangat. Iaitu dengan dalil ijmali saja. Dengan dalil umum sudah lepas dah fardu ain dia. Seperti berkata ia, tanda ada Allah Ta'ala itu baharu alam ni. Payahlah. Tak kan malahum tak boleh hak secara tu. Alam ni menunjukkan ada pencipta. Takkan tak faham. Go ayam dalam rumah kita tu ada orang buat. Kalau kita lama tak kelik rumah, kita pergi overseas, pergi umrah sebulan, pergi haji 40 hari, kelik-kelik ada go ayam. Tanya anak kita, apa dia buat go ayam rumah, belakang rumah? Anak kita, ya, ada orang buat jadi diri. Mana go lagu ni? Kasar sangat go lagu ni. Kalau go ayam kecil pun kita tak boleh terima jadi sendiri. Pas alam semesta ni, bulan, bintang, langit, lautan, binatang, semua manusia, jadi sendiri. Tak mungkin. Takap tu takkan mau lakum tak faham. Nak halau orang mengaji kau orang susah-susah ya. Hak susah sikit tu, hak fardu kifayah. Sebab kalau ada orang buat hari syubhat, buat hari keraguan, dia boleh tolak. Hak tu susah dah sikit nak jadi pakar, nak jadi ahli. Tapi hak fardu ain mudah sangat. Dia tahu kata alam ni ada pencipta yang maha sempurna, maha berkuasa, maha mengetahui, maka terlepaslah fardu ain dia. Dan fardu kifayah mengetahui akan dia dalil tafsili. Nak bilang sesa ya. Apa dalil kidam Allah Taala? Dah Allah pencipta, takkan Allah baru jadi. Dah orang kampung dah ya. Anak dia dah satu dia tanya, "Mak, apa dia buat pokok, monyet, tupai?" Ya, mak dia ya Allah. Siapa pun dia sambung mai. Dalam 10 minit mari pula. Saat ni mak ayah Allah cipta benda-benda ni semua kan? Janganlah. Apa pula? Pasal apa dia cipta Allah? Anak raja satu tanya, siapa dia cipta Allah? Orang kampung dia jawab, dia kata, lambung ni. Allah kan Tuhan. Kalau kena cipta kat, bukan Tuhan lah namanya. Dah rimai, mak nak goreng ni. Lesar cara orang kampung. Tapi secara tafsili, sekiranya Allah itu ada permulaan, akan berlakulah salah satu daripada dua yang mustahil, iman daud, iman tasalsul. Itu tidak fardu ain. Ya, hak tu hak nak debat dengan orang-orang hak jenis kono-kono secara ilmiah. Dia kata, kalau setiap benda yang wujud ni ada pencipta dia, kan Allah wujud. Takkanlah Allah tak ada pencipta. Itu kena panjang sikitlah. Tapi setakat nak lepas fardu ain tidak payah. Soalan, bagaimanakah dalil tafsili yang fardu kifayah mengetahui akan dia itu? Dalil tafsili yakni secara terperinci itu iaitu berkuasa, maknanya boleh menolakkan syubhat yakni keraguan. Seperti dikatakan alam ini baharu. Ya. Alam ni kan dulu tak ada, baru ada. Kita sendiri pun dulu tak ada. Saya selalu bagi contoh, kalau kita rewind 100 tahun yang lalu. Cakap tangan, apa dia ada dah 100 tahun yang lalu. Maknanya orang sini muda-muda lagi. Tak ada umur 100 tahun. Yang penting maknanya kita di dulu tak wujud. Maknanya bila kita wujud tu namanya baharu wujud. Pas ni baru siap, saat ni malam. Tak. Lepas tu, kayak malam pula. Baru malam. Lo ni siap. Jadi barang hak baru ni, pasti ada yang membaharukan ni. Hak jom tukar. Kalau kita keluar daripada rumah saat ni, kita buah barang kita susun rumah atas meja. Kelik-kelik habis sepoh atas lantai. Kita tanya apa dia buat? Ada jadi sendiri. Tak, benda baru jadi. Saat ni molek dah hamba kemah. Kelik habis bersepoh. Tak kira jadi dia. Barang baru mesti ada yang membaharukan dia. Ya. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Mana tahu Allah yang membaharukan? Itu perlu pada Rasul. Nabi SAW yang akal sudah boleh terima dah bahawa alam ni tidak terjadi dengan sendiri. Orang etis tu dia hanya kasar saja kata dia ni bijak. Etis, orang tak percaya Tuhan. Dia ayat kita ni bukan ikut tertulis. Kita nak percaya satu perkara tu mesti ada bukti. Kalau dia mau percaya tak ada bukti, kiranya dia mau tu taklid buta. Ikut membuta tulis, ikut nenek moyang saja tak sah. Makanya tak ada bukti Tuhan itu wujud. Tak pernah tengok Tuhan, tak pernah pergi Tuhan, tak pernah dengar Tuhan. Benda lagu tu mana boleh percaya? Set-set etik, hak tak percaya Tuhan. Setiap benda hak kita percaya, kiranya kita kena ada bukti lah. Pas dia mau percaya Tuhan tak wujud. Cuba dia mau buktikan Tuhan tak wujud. Pas cerah dia tak ada buktikan. Dia nak buktikan lagu mana Tuhan tak wujud. Makanya set etik ni dia kena lepeh. Dia etis ni
Dia bukan percaya Tuhan tak wujud. Sebab kalau percaya Tuhan tak wujud, kena bukti. Kan dia riwayat dah, setiap benda yang kita nak percaya, kita kena ada bukti. Maka dia kona. Dia kata etis ni sebenarnya bukan dia percaya Tuhan tak wujud. Dia tak percaya Tuhan wujud. Oh lagu. Tengok dia kona dah. Bila dia tak percaya, mana dia tidak punya kepercayaan, tak payahlah bukti. Oh mana asyik macam tu. Oh mengelak lah. Macam ada satu kumpulan tu, mana dalil? Hak buah kita dia nak dalil semua. Hak buah dia kata ni haram, ni syirik. Mana dalil? Tak argue kau. Hamba tanya sedikit dah, bukan tanya orang kaum-kauman. Orang hebat dah, ada PhD. Oh, dia kata tak boleh istighosah dengan Nabi, dengan wali, tak boleh. Jadi hamba tanya depan dia dah. Ada dalil ke? Ada dalil ke mengharamkan istighosah dengan wali-wali sebab dia dah meninggal dunia? Oh, dia kata dalil banyak dalam Quran semua. Oh, bab mai kata. Dah kata ada banyak. Pak Habib Musyalah berdalil pada hari. Jadi oleh kerana panah hati tak boleh maki dalil, dia buat hari soalan lagu ni. Saksi aja. Boleh tanya Dr. Aiman Al-Akiti. Boleh tanya Dr. Najah Yusif. Boleh tanya Datuk Wan. Mereka hadir. Ayat yang mula-mula tubik daripada mulut dia. Dia kata, kalau macam itu, boleh minta tolong dengan wali, dengan iktikad bahawa yang memberi adalah Allah. Bolehlah pergi minta tolong dengan pokok dia. Pergi dekat pokok, kata kat pokok, wahai pokok, tolonglah saya. Dengan iktikad, Allah yang beri. Terberat. Dia ingat tu wali sama dengan pokok kali. Jadi talazum lah. Talazum. Maknanya kalau boleh tak dengan wali, boleh tak tolong pokok. Itu kias ma'al farid. Ya. Jadi kita wayak istighosah tidak disyariatkan macam tu. Jadi dia tekan-tekan juga. Tapi dia tikok dia Allah yang beri. Dia kata dari sudut itu boleh lah. Mana tidaklah syirik. Tapi bukan makna boleh suruh buat. Kita fikir syirik tak syirik lah. Sebab dia tikok Allah yang beri. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Sebab dia bukan asbab. Minta tolong ni atas jalan hakikat hanya pada Allah. Atas jalan asbab boleh pada makhluk. Daripada apa yang Allah jadikan asbab. Kalau tidak jadikan asbab, apa dalil tak boleh makan batu? Ulama tak bincang betul. Moga batu tu tidak jadikan sebab untuk kita makan. Apa dalil tak boleh makan binatang ni, apa dalil tak boleh makan binatang tu? Tu baru ulama bincang. Sebab dia berkuku, dia bertaring lagu ni lagu tu kan. Bahasa apa tak boleh makan buaya? Kan dia apa? Tahuru ma'uhu wa hillu maitatatuhu dah. Buaya tu kan binatang air. Dan mana kali dia boleh makan lah buaya. Ada juga mazhab kata boleh makan. Taklid lah kalau kini nak makan buaya. Taklid mazhab Maliki. Hak tu bawa dalil sebab memang boleh makan buaya kalau nak. Maka hak kata haram bawa dalil, hak kata tidak haram bawa dalil. Orang tak baca dah apa dalil tak boleh makan batu, tak boleh makan dia. Tak baca dah tak boleh makan pipah. Bagi bukan asbab. Jadi orang tak baca dah dia tanya. Ya, boleh tanya Dr. Aiman. Bila kita wayak tak boleh, mana dalil tak boleh minta tolong dengan pokok? Mana dah betul? Dia nak wayak yang kita segi wayak. Demo pun tak boleh buat dalil juga. Kita tak boleh minta tolong dengan pokok. Jadi kita tak boleh buat dalil, tak boleh minta dengan Tok Wali pun sama lah kita. Tak sama. Sebab Tok Wali itu sebab syar'i. Sebab lagu mana dia mati dah Ustaz? Sebab cara matilah. Jadi tak payah dia kata kalau boleh tak tolong orang mati, kita pergi kubur doktor baru mati minggu lepas. Kita pergi tak tolong doktor, tolong bapak saya. La ilaha illallah. Memang tak faham. Kok jenis teruk lagi. Dia kata kalau boleh tak tolong orang mati, kita pergi kubur suruh dia goreng Maggi goreng dia kata. Orang mati dah lah masa hidup jadi syekh. Tak ada nak berhak. Mati suruh goreng Maggi goreng lagi. Tak ada. Minta tolong orang mati ni asbab. Sebab lagu mana? Sebab yang sesuai dengan alam ruh lah. Iaitu dia mendoakan. Sebab tu kita tak istighosah ikut dia. Asal ada kubur kita istighosah tidak. Kita istighosah tu kepada orang soleh. Hidup atau mati tetap dia soleh. Nah, dia kata kalau kita tawassul dengan Nabi SAW ketika Nabi hidup boleh. Tak ada masalah. Yang tak bolehnya kalau Nabi SAW dah wafat kita masih tawassul lagi dengan Nabi SAW. Tak ada lagi juga. Bila Nabi SAW ajar doa tawassul. Ada tak Nabi SAW ayat? Ini doa tawassul ni ketika hamba hidup boleh lah. Tapi kalau hamba dah meninggal dunia esok ni, tak sama, tak boleh. Dan bukti lagi, sahabat Nabi ajar doa tawassul.
Sayyidina Uthman bin Hunayf radhiyallahu anhu ajar doa tawassul pada satu orang lelaki, dia ada satu hajat nak jumpa khalifah, tak jadi-jadi. Akhirnya dia kata dia mau baca doa ni. Baca mulai bila ada di rumah tempat Sayyidina Uthman, pembantu dia pimpin duduk atas tikar, selesai hajat dia. Dia jumpa dengan Uthman bin Hunayf, dia kata jazakallahu khairan, moga Allah bagi balasan baiklah, moga dia mau tolong kecek dengan khalifah. Dia ingat tolong rekomen dia. Dia kata tak, demi Allah hamba tak kecek tak dengan khalifah. Tapi doa hamba ajar tu, satu masa dulu ada orang buta, dia nak supaya mata dia jelek, Nabi ajar dia doa tawassul. Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin nabiyyi rahmah ya Muhammad. Seluruh Nabi lagi. Ini atawajjahu bika. Seterusnya. Jadi mana dalil kata hanya masih hidup, tak ada. Jadi bila Nabi ajar tawassul, mana umum. Awak kata lepas Nabi wafat tak boleh, itu namanya taksis. Awak mengkhususkan hak umum saat ni jadi khusus. Taksis biduni mukhassis tak boleh. Kalau nak taksis mesti ada dalil mukhassis. Bahkan ada dalil menunjukkan bahawa lepas Nabi wafat pun sahabat ajar suruh amal doa tawassul. Fahaman siapa yang lebih mantap? Fahaman sahabat Nabi ke? Fahaman B hak lagi. Tentulah sahabat Nabi. Tak lebih faham agama. Tak. Dia kata ada dalil sah. Dalil tak boleh tawassul dengan mati sebab bila istisqa minta hujan, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tawassul dengan Al-Abbas. Dia ayat, ya Allah, dulu kami tawassul dengan Rasulmu, memberi hujan pada kami. Lalu ni kami tawassul dengan pak saudara pada Rasulmu, berilah hujan pada kami. Tu dalil tak boleh tawassul dengan orang mati. Pasal kalau boleh tawassul dengan orang mati, kenapa Sayyidina Umar tak tawassul dengan Nabi tu? Hak tu orang tak panggil dalil. Hak tu adalah syubhatul dalil. Demo sengkakan itu dalil. Tak ada dalam kejadian Sayyidina Umar ayat oleh kerana Nabi dah wafat dan kami dilarang minta tolong orang mati ataupun bertawassul dengan orang mati, maka saya tawassul dengan orang hidup lah. Tak ada. Itu sangkaan kamu. Dan sangkaan kamu bercanggah dengan kata-kata Sayyidina Umar sendiri. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bila dia buat lagu tu, dia ceramah pada orang ramai. Dia kata dulu masa Nabi SAW masih hidup, Nabi memandang pada Al-Abbas ni pandangan anak pada ayah. Maknanya hormat sungguh Nabi pada Al-Abbas. Kan Nabi SAW lahir ayah tak ada. Jadi harap ke pok-pok saudara ni lah, Nabi hormat sungguh. Maka ikutlah sunnah Nabimu, hormatlah pada Al-Abbas, jadikanlah beliau tu wasilah dalam doa kamu. Jadi tawassul dengan Al-Abbas tu bukan sebab hidup mati, sebab dia ikut sunnah Nabi. Nabi muliakan Al-Abbas, mari kita muliakan Al-Abbas juga macam Nabi. Gitu. Tapi dia orang anggap itu menjadi dalil. Padahal tawassul ni adalah kerana kemuliaan Nabi SAW. Nak tanya pada orang berbeza-beza ni, adakah Nabi SAW baginda hanya mulia ketika hidup saja? Lepas Nabi wafat tidak mulia lagi? Kan Nabi SAW mulia sama. Hidup mulia, sudah wafat pun mulia. Maka tidak ada beza untuk mengatakan masa hidup boleh, masa mati tak boleh. Tawassul dengan amal soleh boleh juga pula. Padahal amal soleh buat lama dah. Kira mati dah amal soleh tu. Amal soleh buat 3 tahun lepas, boleh lagi kita tawassul. Baik. Maka tiap-tiap yang baharu itu tentulah ada yang membaharukan dia, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, atau dikatakan alam ini berubah-ubah, dan tiap-tiap yang berubah itu baharu, dan tiap-tiap yang baharu itu tak dapat tidak kena jadi. Maka tentulah alam ini kena jadi. Yang menjadikannya ialah Allah Subhanahu Wa Taala, zat yang wajibul wujud. Ini beza wujud makhluk dengan wujud Allah. Wujud Allah tu wajibul wujud, wujud makhluk jaizul wujud. Boleh wujud, boleh tak wujud. Orang baru nikah lah, minggu lepas baru nikah, agak-agak boleh anak ke tidak? Boleh jadi. Boleh jadi boleh anak, boleh jadi tak boleh anak. Sebab barang jaiz. Tapi Allah Ta'ala wajibul wujud, yang alim lagi hakim, yang berdiri sendiri, maknanya tidak berhajat kepada yang lain, lagi berkuasa pada menentukan tiap-tiap sesuatu, yakni yang mungkin. Maha suci ia daripada kekurangan, bersifat ia dengan kamalah yang tiada terhingga. Ni kita nak tolak dakwaan, dia kata saya tak kena dengan sifat 20. Apa? Sebab dia mau ayat sifat Allah 20 lah. Nama Allah 99 dah. Siapa yang ayat? Dia mau salah faham. Kalau mau salah faham, jangan dipaksa orang lain faham seperti dia. Kita ngaji sifat 20 bukan kita ayat Allah ada 20 sifat saja. Kita ayat sebagai orang mukallaf, mewajib tahu sifat 20 ni mesti ada pada Allah Ta'ala. Tidak akan Allah tak wujud.
Tidak akan Allah berwujud. Tidak akan Allah akan binasa. Tak akan Allah serupa seperti makhluk. Tidak akan Allah berhajat pada makhluk. Tidak akan Allah tu banyak. Itulah, bukan nak wayak Allah hanya ada sifat 20. Yang kita beriman adalah Allah bersifat dengan segala sifat kamalat, segala sifat kesempurnaan milik Allah semua. Banyak mana tidak terhitung Allah saja. Itu iktikad kita. Dia duk patah hak dia faham, dia duk rentang kita dengan hak dia salah faham. Ada satu orang, dia baru masuk Islam. Dululah baru masuk Islam, dan ni lama dah. Allah Alam lah, hamba tengok tak berilmu mana, tapi dia ni panggil syekh. Sebab asal ikut aliran dia, syekh lah tu. Kalau tak ikut aliran dia, hak malik-malik syekh dia panggil syekh. Beza syekh dengan syekh tu kan masa. Tegamuk dia panggil syekh ke ulama kita lah. Tapi hak dia, walaupun tak apa cerdik, panggil syekh lah tu. Apa tambah banyak tak apa cerdik? Sebab dia cerita sendiri. Dia bagi lama dah, banyak tahun surah sebelah rumah hamba duduk di KL sana. Dia banyak masa dia baru masuk Islam dulu. Dia mengaji di Perkim dah, badan yang take care orang baru masuk Islam ni. Jadi dia kata masa tu dia diajar tauhid sifat dulu. Dia diajar macam mana? Iaitu Allah wujud, lawainya tiada. Dia kata dia jadi pening. Allah wujud, lawai tiada. La ilaha illallah. Tu lawai orang putih kata fight. Nah, mau ingat cerita Akramen dengan raksasa. Lama-lama tak ada raksasa, bukan. Lawan situ maknanya opposite. Nah, lawan maknanya kalau wujud, lawannya tak wujud. Bukan Allah wujud, Allah berlawan, Allah jadi tak wujud. Itu namanya dia mau tak cerdik. Jadi dia mau tak cerdik, jangan ingat orang lain tak cerdik supaya dia mau juga. Siapa nak lawan orang belajar sebab dia pula semata-mata dia masalah faham istilah lawan. Siapa dia? Wallahu a'lam. Tapi kejadian sebenar. Baik. Seterusnya, mabda' yang seterusnya, apakah tujuan yang besar sekali maksud ilmu ni? Saat ni ghayatuhu tu nak beza akidah yang batil kita tak siap pegang, dan mana akidah yang sahih kita nak pegang betul-betul. Yang batil dia bagi contoh Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah. Yang sahih adalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini maksud juga. Tapi maksud yang lebih besar lagi, iaitu mengetahui beberapa masalah yang sabit bagi usuluddin dengan dalil dan burhan. Seperti disebutkan jauhar, iaitu barang yang tak dapat dibahagi-bahagi, seperti umpama ruh. Dan arad, iaitu barang yang berdiri pada diri. Arad ni istilah dalam ilmu tauhid, istilah mudahnya sifat. Tapi dalam ilmu tauhid dia tak sih, sebab sifat tu dia nak khusus istilah untuk Allah. Bila kita cerita tentang Allah, kita guna istilah sifat. Bila kita cerita tentang makhluk, kita guna istilah arad. Tapi kalau bahasa longgarnya, sifat. Apa sifat handphone ni, apa sifat mikrofon, warna hitam. Lepas kalau kita cat mikrofon jadi warna biru, mikrofon lagi tak? Mikrofon juga. Kiranya biru hitam tu, hijau ke apa, itu sifat. Baik. Jadi hak ni hak dia mau tuduh kita ambil ilmu falsafah Yunani. Nah, hak ni kan makhluk. Cerita bab makhluk tak kisahlah ambil pada siapa pun. Orang falsafah Yunani kah, orang putih kah, orang Cina kah, tak, masing-masing kaji tentang makhluk. Sebab tak boleh, kita tak boleh percaya ada atom, ada apa. Sebab tu orang putih kaji. Itu makhluk kan. Makhluk tapi dia kaji, dia boleh hoyak. Jadi tak ada masalah. Ini hanya istilah untuk kita belajar tentang makhluk. Kenapa? Kerana bila kita belajar tentang makhluk itulah kita faham tentang pencipta. Bila kita tahu tentang mati, kita faham hakikat kehidupan. Jadi tidak apa yang kita lebih kenal, melainkan kita tahu lawan dia dulu. Kita kenal makhluk, kita tahulah kesempurnaan pencipta. Ada orang dia salah, dia kona untuk kepentingan diri sendiri. Ada ulama, ada setengah orang kata hadis, yang maksudnya adalah kalam ulama. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Kalau siapa kenal akan diri dia, nescaya akan kenal Tuhan dia. Makanya diri itu Tuhan dah. Bukan. Dia pakai kona kot tu. Nak suruh ikut dia. Siapa kenal diri, kenal Tuhan. Maka diri inilah Tuhan dia. Bukan. Kalau betul, mau kenal dirimu dulu tak ada. Pahala ni baru mu ada. Mana mu kenal Tuhanmu yang Maha Pencipta. Mu kenal dirimu tu jahil, banyak perkara mu tak tahu. Maka mu kenal Tuhanmu yang Maha Alim. Mu kenal diri tu lemah, nak buat gini boleh, buat tu tak boleh.
Mengenal Tuhanmu yang maha berkuasa. Tak, mengenal dirimu kadang-kadang menok hak didapat, kadang-kadang menok sangat tak boleh. Mengenal diri Tuhanmu yang maha berkehendak. Itu maksudnya. Bukan kenal diri, kenal Tuhanmu tu Tuhan. Bukan begitu. Jadi kita ngaji tauhid, ini bukti untuk orang etis bahawa Allah tu wujud. Diri dia sendiri itu bercakap tentang wujudan Allah Ta'ala. Ada saya tengok orang, tapi ni saya mungkin orang Kristian. Orang Kristian dengan orang Islam ni ada persamaan daripada sudut sama-sama percaya Tuhan. Jadi sama-sama tolak atheism. Jadi dia pergi jumpa dengan orang-orang etis. Dia tanya, are you atheist? Yes, dia kata yes. Dia kata apa menjadi atheist? Sebab dia kata absence of evidence. Tak ada bukti Tuhan wujud. Akhirnya dia bawa satu buku, dia ada gambar-gambar, ada tulisan-tulisan. Dia kata cuba tengok buku ni. Dia pun tengok-tengok, oh, cantik gambarnya. Ni saya nak wayak sekali ke awak. Buku ni sebenarnya dia jadi sendiri. Tak ada orang cetak. Lepas orang itu dia tergelak. Dia suka. Dia rasa macam satu gurauan. Awak percaya tak? Kalau saya wayak, tulisan awak nampak tu tak ada orang bering, tapi datang mari pada langit mana dia jadi tulisan. Gambar ni pun tak ada orang susun. Ada warna macam-macam, dia menjadi macam mana, dia gambar-gambar, jadi macam gambar jadi. Oh percaya tak? Dia gelap, dia kata ni tak mungkin lah. Mesti ada orang cetak buku ni. Dia tanya lagi, awak tahu tak tentang DNA? Apa dia? Ada doktor kat sini. Apa asid-asid ni yang kalau macam mayat terepuk sangat, tak boleh nak percaya apa dia buat DNA. Sebab setiap manusia tu tak sama DNA dia. Apa mesti DNA ni? DNA ni dia macam kod kehidupan. Orang tu rambut dia lagu mana, keriting ke luruh, mata dia biru ke coklat kan, dia bergantung pada DNA dia. Lepas dia kata, maknanya kalau kita kata DNA ni macam book of life lah, buku yang ada kod-kod kehidupan. Awak setuju tak? Boleh lah dia kata. DNA ni macam buku kehidupan. Jadi dia kata, awak saat ni, awak tak boleh terima buku cuma ada gambar, ada tulisan, jadi dengan sendiri, awak tak boleh terima. Awak boleh terima ke? Tu jutaan, trilion buku-buku kehidupan yang salah satu tu berbeza dengan yang lain. Boleh jadi sendiri. Dengung juga etik. Dengung dia. Sebab orang etik ni kadang-kadang dia tidak berfikir. Dia hidup dalam suasana yang mengatakan tak ada bukti Tuhan wujud. Sebab Tuhan tak boleh nampak. Bagai tak boleh nampak, tak bukti tak wujud. Ni dalam masjid ni, ada gelombang radio tak? Ada, buktinya ambil radio pasal. Boleh ada orang baca berita, orang nyanyi, orang main muzik. Berarti gelombang radio tu ada, berarti dia boleh tangkap. Pasti tunjuk gelombang radio. Tak nampak. Jadi, mengatakan kalau kerana tak nampak, berarti tak wujud, itu bukan saintifik. Itu simplistik. Maknanya, dia fikir cara mudah. Cara tidak cerdik lah. Baik. Jadi hak ni ada ceritalah dalam kitab yang panjang-panjang. Dari manakah diambil ilmu ini? Hak ni penting ni. Diambil daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada ustaz wayak ambil daripada ilmu falsafah Yunani. Ada ustaz wayak ni ilmu orang kafir. Baik. Wayak boleh kalau istilah bahasa KL ringkasannya adalah SBB. SBB ni sembang bikin bimbang. Orang Kelantan wayak apa? Kecek jadi gobok perut. Lebih kurang lagu tu lah. Gaul apa bahasa Kelantan? Ya? Gerbah. Kecek jadi gerbah. Contoh apa? Salah kita namanya. Ngaji sebab ada pun 5 kapi. Aku tahu. Jadi tu kena ahli semua dulu tak tahu. Mari ustaz main-main baru tahu. Kata ilmu sebab 20 ni hak lagi falsafah Yunani. Jadi hak jenis sembang bikin bimbang ni, kecek buat jadi gerbal ni, kita factual saja, kita berfakta. Dan ustaz nak tanya ustaz wayah ni ilmu sebab 20 ni ambil pada ahli falsafah Yunani. Jangan duk ngaji. Ahli falsafah Yunani nama ke apa ustaz? Dalam kitab mana dia mengajar sifat 20? Kita tanya dia. Kalau memang sifat 20 daripada ahli falsafah Yunani, tentu ada data dia. Tentu ada fakta dia. Ahli falsafah Yunani, nama sekian. Dia ada kitab sekian. Dia mengajar bahawa Allah wujud, kidam, bakok dan seterusnya. Tapi tak apalah.
Orang Terengganu kata for the sake of argument. Orang kata ayat tadi. For the sake of argument. Maknanya setakat kita nak babeh dah. Buat kata agak-agak kita buat nak balas saja. Katalah wujud sungguh. Ahli falsafah Yunani itu dia mengajar, dia kata sebenarnya Allah wujud. Alam ni ada pencipta. Macam mana? Dia wujud tidak ada permulaan. Dan dia tidak akan binasa. Dan dia tidak sama seperti makhluk ni. Dan dia tidak berhajat kepada yang lain. Dan dia Maha Esa, tidak ada sekutu. Maha hidup, Maha berilmu. Dia itu Maha berkuasa dan Maha berkehendak. Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan juga Maha berkata-kata. Oh, berarti berimanlah ahli falsafah Yunani ni. Nak kata apa lagi? Bertauhidlah dia lagu tu. Dan yang menolak tu, dia akan jadi kafir. Tapi sains-sains kita hak duk anti sifat 20 ni, dia tak tahu, tak cari tanya dia. Demo anti sifat 20, kami nak tanya demo. Demo kata Tuhan tak wujud lah. Kafir lah kawin kata Tuhan tak wujud. Pas demo kata Tuhan baru wujud. Oh, Tuhan baru wujud. Pas demo nak ayat Tuhan akan binasa. Tak mungkin lah Tuhan binasa. Pas demo nak ayat Tuhan ni macam makhluk juga. Dah. Dah demo nak kata Tuhan berhajat pada makhluk. Mana boleh. Dan yang kata Tuhan banyak. Tak, Tuhan Maha Esa. Bila sesedepan dia tidak tolak pun. Dia hanya kan tolak surat 20 tu sebab nak promote tauhid 3 tu je. Jadi dia condemn pada orang lain. Jadi bila orang dah tak mengaji cari sifat 20, dia undur tauhid 3 dia. Pas salah ke mengaji tauhid 3? Mengaji tak salah. Tapi biar tahu beza. Hak mana betul, hak mana salah. Sebab tauhid 3 bukan salah belaka, bukan betul belaka. Rekah-rekah moga daurah. Ya, saya ni ada flight pukul 5.25. Target pukul 4 kita nak gerak dah. Pengalaman kita dengan pilot. Pilot ni bukan tak boleh sign, boleh. Tapi kita kena ingat dia ni tak berapa setia kalau dia sign. Moga kalau dia lambat kita tunggu lama. Kalau kita lambat dia tak tunggu. Tu penyakit dengan pilot tu. Jadi pukul 4 insya-Allah kita berhenti. Baik. Jadi tauhid 3, rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat. Golongan mana hak mengaji tauhid 3 ustaz? Tak usah tanyalah, cari sendiri. Tak boleh sebut. Baik. Jadi rububiyah ni daripada perkataan Rabbun. Apa makna Rabb? Tuhan. Tapi maksud dia adalah tauhid rububiyah. Kita mengesahkan Allah sebagai Rabb, yakni sebagai satu-satunya yang menciptakan, yang menjadikan langit bumi, yang mentadbir alam semesta, yang menghidupkan, mematikan, yang bagi rezeki, yang sembuhkan penyakit. Tak ada yang lain. Allah semata-mata. Tu. Tak boleh kata salah. Tinggal lagi dalam pengajian tauhid sifat 20, dia buah nama lain. Dia buah nama apa? Wahdaniyatul af'al. Kalau kita sapa bab wahdaniyah nanti, kita dapati wahdaniyah itu dibahagi pada 3. Wahdaniyatul zat, mengesahkan Allah pada zat. Wahdaniyatul sifat, mengesahkan Allah pada sifat. Dan wahdaniyatul af'al, mengesahkan Allah pada perbuatan. Wahdaniyatul af'al itu dengan tauhid rububiyah kan sama. Pada Allah mengatakan tak ada la fa'ila, la nafi'a, la dharra, la muhya, wa la mumita illa Allah. Allah semua. Itu hakikat dia. Jadi tak ada masalah dah. Berbeza istilah kita tak payah balik. Jangan jadi macam ambil di sekolah dulu, di MCKK dulu masing-masing taksub dengan istilah masing-masing. Dia kata satu. Jadi hak mari daripada KL ya, ni cincau dia kata. Ni cincau. Hak mari daripada mana tak? Dia ya bukan cincau, ni lengkong. Duk balah cincau lengkong. Mari ni tak seorang kawan panggil nak jadi hakim. Tempat demo panggil ke apa ni? Cincau ke lengkong? Berdeta. Behek tau. Benda tu lah yang padah lah. Demo nak panggil tauhid rububiyah lagi. Dan kami nak panggil wahdaniyatul af'al, tak ada masalah. Masalahnya bila dia mendakwa bahawa tauhid rububiyah itu diimani oleh orang-orang musyrikin, penyembah berhala seperti Abu Jahal, Abu Lahab, bertauhid juga dia, tapi tauhid dia nama rububiyah. Salafus soleh mana pergi lagu tu? Dia mau wayak akidah dia tu akidah salafi, ikut salaf. Salaf mana hak wayak kata orang musyrik? Cuma lagi satu. Wahai satu salah sahabat Nabi kah? Ulama tabi'in kah? Ulama tabi'in kah? Yang berpegang bahawa orang musyrikin seperti Abu Jahal, Abu Lahab tu ada tauhid, namanya tauhid rububiyah. Tak ada. Sebab awal-awal tokoh yang bawa konsep tu adalah tokoh abad ke-8 Hijrah, iaitu Al-Imam Ibn Taymiyah. Dan dia bukan salah. Jadi
dia salah faham ayat Quran. Jadi kebanyakan yang jadi seleweng dalam agama ni tidak semestinya dia tolak Quran hadis. Kalau tolak Quran hadis tu berat selajak dah. Dia main kufur dah situ. Main tolak Quran hadis ni. Tapi hak jadi menyeleweng ni kebanyakan ni salah tafsir Quran hadis. Hak jadi yang tak mayat, pakai hadis juga. Mana dia tak mayat dah. Tak apa pun. Kau pakai niat innamal a'malu binniyat dia. Oh lagu tu maya pakai niat, makan sungguh, habis nasi ambos piu. Kalau dia mau makan pakai niat, kau setuju. Jimat belah mahal kan dia. Jadi ajaran menyeleweng ni kebanyakannya salah tafsir. Salah tafsir mana? Ayat Quran seumpama Allah berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda." Kalau kamu tanya pada mereka orang musyrikin, siapa dia yang ciptakan langit dan bumi? Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara. Siapa dia tahap kursi matahari dan bulan? La yaqulunna Allah. Nescaya orang musyrik akan jawab Allah. Jadi kata Imam Ibn Taymiyah, ada orang-orang yang satu pandangan dengan beliau, hak tu dalil kata orang musyrik bertauhid. Sebab dia wayak Allah juga cipta langit bumi. Dia tak wayak berhala dia. Berarti dari segi rububiyah sebagai pencipta mereka bertauhid. Cuma mereka syirik uluhiyah ya. Dia pergi sembah lain. Rububiyah dia okey. Tak ada ulama salah pada lagu tu. Ayat saat ni bukan dalil orang musyrikin bertauhid. Ayat saat ni dalil bahawa orang musyrikin dalam dia syirik, dia tak ada hujah. Faham apa dia tak setinggal sembah berhala? Hadza ma wajadna alaihi aba'ana. Sembah berhala lillah untuk nenek kami, doa amal kami tak silap tak tinggal. Jadi ikut amalan nenek moyang ni kena pastikan dari ahli asah dalam agama. Jangan tiru buta tuli tak tahu asah ke apa, takut jadi macam saat ni. Kalau hujah secara ilmiah, dari sembah berhala. Berhala ni ke yang jadikan langit dan bumi? Kalau ilmiah tak, berhala ni ke yang kursi matahari dan bulan? Dia pun tahu tak boleh jawab. Masa dia lahir ke dunia ni, langit bumi ada dah. Bulan bintang dia berfungsi dah. Pas dia besar sikit, dia buat berhala. Takkan berhala kita langit bumi, dia tahu jawapan dia sana. Nak tanya, dia kena kata Allah jugalah. Adakah dia bertauhid? Tidak. Dia masih beranggapan berhala itu boleh mendatangkan manfaat, boleh mendatangkan mudarat, makanya dia sembah. Dalil dalam surah Hud Allah Taala berfirman, "Inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu." Orang musyrik berkata kepada Nabi Hud alaihi salam, dan Nabi Hud ayat, "Bolah sembah berhalanya. Bolah sembah Allah satu-satu sudah kan." Jangan kata mu ni Hud. Mu duk suruh orang tinggal sembah berhala. Berhala marah. Atau mu jadi gila. Dia kata Nabi Hud gila. Orang zaman ni pun lebih kurang juga. Ulama tegur dia kata ulama sesat. Macam mana? Tapi Nabi Hud dia kata gila. Siapa dia jadi gila? Berhala kami. Sebahagian daripada berhala kami itu sudah menjadikan mutu gila. Berarti pada etika orang musyrik, berhala boleh bagi orang sakit, berhala boleh bagi orang sembuh, berhala boleh bagi rezeki. Kita orang tak panggil tauhid. Tauhid ni memang esa Allah semata-mata. Sebab tu Kiai Nur Hidayat hafizahullah, ketika kami berdebat di Perlis isu sebutlah isu tu lah. Dia kalaulah satu orang tu dia etikad bahawa segala-gala ni Allah dah kena. Cuma semua sektor dia bukan Allah ciptakan. Syirik. Tambah kalau dia ingat berhala boleh buat lagu ni, berhala boleh buat lagu tu, syirik. Mana ada tauhid rububiyah? Maka kesan buruk tauhid rububiyah menyamakan orang kafir macam orang Islam juga, sama-sama bertauhid. Bahkan dalam kitab Kaifa Nafhamul At-Tauhid yang ditulis oleh ulama aliran sebelah sana tu, dia kata apa? Abu Jahal dan Abu Lahab lebih banyak tauhid dia dan lebih suci murni iman dia berbanding dengan orang-orang yang dia kata la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi kalau dia bertahlil pas jemaah ni, dia kena insaf sikit. Dia kena khabar diri bahawa mu tu kurang lagi pada Abu Jahal Abu Lahab. Abu Jahal Abu Lahab lebih bertauhid lagi. Ni siapa dia ajar lagu ni? Salaf soleh mana yang bawa haram tak? Yang kedua lebih bahaya lagi, tauhid uluhiyah. Prinsip tidak bahaya. Prinsip sama sekata, serius kata, tauhid uluhiyah berarti kita mengesahkan Allah sebagai ilah, sebagai Tuhan yang disembah. Maksudnya kalau tauhid uluhiyah,
dia fokus pada perbuatan Allah, af'al Allah. Tauhid uluhiyah, dia fokus pada af'alul ibad. Hamba buat apa? Sembah Allah, lagu. Sembah berhala, syirik. Sembah manusia, syirik. Sembah apa sajalah lain pada Allah, syirik. Betul tak? Setakat konsep dia kata tak boleh sembah lain pada Allah, betul. Jangan kata sembah batu ke sembah kayu. Sembah Nabi pun haram dan syirik. Sembah malaikat pun haram dan syirik. Tapi bila mana dia kata tawassul tak boleh, tabarruk hanya boleh dengan Nabi, istighasah dengan orang mati itu syirik akbar, mukhrijun anil millah, waktu kita tak setuju. Natijahnya apa? Dia akan mengkafirkan orang Islam. Saat ni dia mentauhidkan orang kafir. Tapi dengan satu jenis tauhid lah, tauhid rububiyah. Tapi uluhiyah parah lagi. Orang tu semayang, mengucap apa sebab pun, cumanya dia kata tawassul dengan Nabi lepas Nabi wafat. Cumanya dia ambil berkat dengan selain daripada Nabi. Cumanya dia istighasah dengan Nabi. Ya. Kan ada nasyid apa tu yang dia kata aghithna ya Rasulullah. Tu di sisi mereka tu kafir dah orang tu. Sebab dia kata tak tolong. Tolonglah kami wahai Rasulullah. Dia tak faham beza. Minta tolong dengan Nabi itu asbab. Minta tolong dengan Allah tu hakikat. Nabi ajarlah kedua-dua. Iza sta'anta fasta'in billah, tu hakikat. Bila dia mau minta tolong dengan Allah. Pasal minta tolonglah dengan makhluk boleh. Siapa yang tak boleh? Tapi boleh hanya dengan makhluk yang hidup ya. Makhluk kalau dah mati syirik kita tak tolong. Oh lagu tu. Apa beza dia? Kalau beza hukum mesti beza hakikat. Takkan satu halal, satu haram, satu syirik, satu tak sama. Mesti ada beza dia. Apa beza minta tolong orang hidup, orang mati? Beza Ustaz. Apa beza? Beza dia, kalau orang hidup dia boleh tolong. Orang mati tak boleh tolong. Oh, pakai buah tak boleh tolong syirik lah. Orang hidup berbelanda tak boleh tolong kita. Kalau orang hidup boleh tolong kita semua. Tak pernahkah kita tak tolong dengan satu orang? Dia kata bukan hamba tak boleh tolong. Hamba tak mampu nak tolong. Tak syirik lah tak tolong dia. Pasal dia tak boleh tolong. Dia syirik, dia menuhankan selain pada Allah. Bukan minta tolong orang hak tak boleh tolong. Dan tapi orang hidup memang dia boleh tolong. Tak boleh tolong hidup tu hakikat tu asbab. Kalau dia jawab hakikat, syirik tu lah syirik. Kalau dia kata asbab, apa beza dengan orang mati? Orang mati Allah boleh jadikan asbab. Macam mana? Doa. Sebab tu kita istighasah dengan orang soleh. Kita tidak istighasah dengan sebarangan orang. Orang soleh tu kita harap bila dia berdoa Allah perkenankan doa dia. Hak bagi Allah lah juga. Jadi saya kena dalam 2 minggu lepas ada satu ahli perniagaan wanita nama dia Rosita Ibrahim. Jadi Mak Ali Syukri. Apa dia? Telajak laris. Jadi dia tulis dalam posting Facebook dia. Dia something macam dia ayat, wahai Rasulullah, tengoklah ke saya dengan anak-anak ni. Saya pun tak mampu nak jaga anak-anak. Ya Rasulullah tolonglah tengok. Jadi Dr. Rozaimi tegur. Dia kata minta tolong dengan Allah lah. Jangan minta tolong dengan Nabi. Lepas tu ada orang lain lah. Dr. Rozaimi saya tak dengar pula. Orang lain lah. Dia ayat minta tolong dengan Nabi tu syirik. Makanya saya tulis lah. Tekan dalam Facebook saya ayat minta tolong dengan Rasulullah SAW, istighasah dengan Rasulullah tidak syirik. Pas saya teranglah dalil-dalil dia. Mari satu orang, dia pakai nama Abu Husaifah. Dia mana suka pakai nama Abu. Tak ada masalah lah. Ya. Pakai nama Abu ni asalnya ada orang Arab. Nabi SAW pun digelar Abul Qasim. Cuma bila pakai nama Abu ni, janganlah perangai macam ke Abu Lahab. Janganlah perangai macam ke Abu Jahal. Biarlah perangai macam Abu Bakar dan sebagainya. Radhiyallahu anhu. Jadi dia tulis apa? Dia ambil screenshot posting saya, ayat kata istighasah dengan Rasulullah tu tak syirik. Dia pakuh. Dia tulis telah jelas orang ini kafir, murtad, musyrik, haram sembahyang belakang dia. Pas kalau dia sembelih binatang, binatang itu jadi bangkai. Itu kesan daripada tauhid 3, mengkafirkan orang Islam. Yang ketiga, tauhidul asma'i was sifat. Tak ada masalah belajar nama-nama Allah. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi Al-Asy'ari, ulama Asy'ariyah yang hebat, mengarang buku khas tentang Asmaul Husna. Dia terang apa makna-makna apa pengajaran. Kemudian sifat, memang kita belajar sifat pun. Dah mengaji ilmu sifat.
Hak ni dia nama serai juga. Dia kata pening sesi Asy'ariyah. Ada hak mengajar sifat 20. Mari Kiai Idul Romli mengajar sifat 50. Hak ni salah. Dah, demo yang tak faham. Bila sebut sifat 20, kita fokus pada sifat yang wajib. Macam ni jadi 50. Dah 20 wajib, mana ada 20 mustahil. 40 dah situ. Satu yang jaiz. Allah harus menjadikan yang mungkin jadi 41. Pas ngaji tauhid, ngaji tentang Allah saja ke? Tak, ngaji juga tentang Rasul. Dan Rasul ada berapa sifat wajib? 4. Mustahil jadi 4. Harus bersifat sebagaimana sifat manusia yang tidak mengurangkan darajah Nabi 1. Jadi 4 campur 4 campur 1 9 campur 41 bahasa tuluh aja. Allah cepatnya pening set-set dia. Patut tak bagi ikut faham itu. Dia virus yang menumpulkan akal dan memandulkan akhlak. Ingat dah. Pertama, dia menumpulkan akal. Jadi tak nak mikir mana-mana. Yang kedua, dia memandulkan akhlak. Jadi kalau dia bandah, habis dia kait habis. Dia maki carut kita, bandah kita bawa ke isu lah. Kita tak kait pribadi dia. Pribadi dia tetap saudara seagama kita. Kita harap dia jadi molek, dapat hidayah, sama-sama masuk syurga dengan kita. Tapi dia bila bandah dengan kita, dia anggap kita musuh. Habis dia nak fitnah, nak dedah aib dan sebagainya. Baik. Jadi sebenarnya ilmu tauhid ini ambil daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan ambil daripada ilmu falsafah Yunani. Lepas tu ada dalil akli tu. Dah demo ingat Allah falsafah Yunani saja. Pandai guna akal. Akal ni kan karakteristik insan. Apa beza manusia dengan binatang? Akal lah. Kalau nak kira tubuh, besar aja pada kita. Kalau nak kira gagah kuda pada kita. Sebab tu kalau kereta dia, enjin dia kata horsepower lah. Senang nak kira, power dia lebih. Kalau man power lambat. Gagah kuda pada kita. Tak percaya tak tengok. Tapi kalau kuda dengan manusia. Sebab akal. Dia tambak dia apa, akhirnya kuda ikut. Laju apa? Harimau bintang pada manusia. Tak percaya tak belum. Tapi kenapa manusia di atas? Akal. Dah apa dia kata kalau guna akal falsafah Yunani, universal. Itu nama manusia. Dan yang berbeza mukallaf dengan tak mukallaf, akal. Orang sini buat musyarat lah, tak kisahlah musyarat sejik kah, musyarat JKK kah, musyarat parti kah. Ada jemput dah orang gila musyarat sama. Yaknya dia tak aja orang jemput dia jemput dia musyaratkan. Tak masuk buku. Orang gila. Akal tak ada. Padahal manusia dah tu. Tapi akal dia ada masalah pun orang tak ambil kira dah. Macam mana dia mau royak? Tak tahu guna akal. Saya ingat lagi saya royak penyakit SBB. Sembang bikin bimbang. Ini penyakit hak arut lagi. BBAK. Biar bodoh asal confident. Berat penyakit ni. Antara orang hak kena penyakit ni dia mari singgah di Facebook kita. Dia royak dari mana? Dia kata, Ustaz, saya dalam akidah, saya berpegang dengan Quran dan Sunnah. Masya Allah, bagus tu. Kena kita jawab ni, Quran Sunnah. Lepas dia sambung, dia sambung tu kita cek, dia kena nyakit. Dia royak, ambo tak pakai akal dia. Ambo pegang Quran Sunnah, ambo tak pakai akal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia telah memfitnah Quran dan Sunnah. Seolah-olah, bila pegang Quran dan Sunnah tak uri kita guna akal. Bukan. Kita bukan agama taklid nenek moyang. Kalau taklid nenek moyang tak usah guna akal. Kalau guna akal dia tak akan sembah batu tu. Kata Syekhuna Syekh Nurdin Al-Badri Al-Makiyah Fizullah Ta'ala, kalau memang nak sembah batu hak kita buat betul-betul lagu ni tangan lapai, tangan nail lah, perut bucik, perut six pack macam-macam ikut kita nak buat. Baik kita sembah ekor, sejuk. Baik kita sembah kapal terbang dah. Dia boleh bawa kita ke sana kemari. Kalau memang nak sembah bagai kita buat dirilah. Jadi Islam tidak macam tu. Bahkan dalam Quran tidakkah Allah Subhanahu berfirman afala taqilun. Apa buat demo tak guna akal. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri demo sendiri itu pun sudah ada tanda Allah wujud. Tak perlu demo nak tengok alam yang besar. Tengok alam yang kecil pun demo tahu Allah wujud, Allah Maha berkuasa, Allah Maha Esa. Pertama demo tu wujud selepas tak wujud. Berarti demo diwujudkan. Boleh tak yang tak wujud mewujudkan diri sendiri? Mustahil. Atau wujud dengan sendiri? Mustahil.
Berarti diwujudkan. Tapi dia yang wujudkan. Mak ayah tidak. Mak ayah usaha saja. Dah. Ada orang nak anak puluh-puluh tahun usaha. Tak boleh. Ada orang kita jaga sikit lah. Tiap-tiap tahun anak. Cek. Ngandung pula. Tanya. Macam mana ni ngandung? Bini jawab. Habis lah ni. Dia kalau boleh tak si lagi. Banyak dah. Tak dalam ajar. Tapi sebab dia tidak buat. Hak cipta tu adalah Allah. Kemudian saya selalu bagi contoh jantung kita. Jantung dalam badan kita ni dia kerja sejak kecil. Bahkan barangkali dalam rahim tu dia sudah start. Sampai bila? Sampai sekarang. Jantung kita sendiri dalam tubuh kita. Kita kawal ke tidak? Kalau kita kawal berarti kita boleh bagi dia rehat 10 minit. Allah buat dengar daurah bukannya berat pun bagi jantung rehat 5 minit sambung mula. Boleh tak? Kalau boleh hamba nak bagi reporter masuk dalam khabar belit-belit. Tidak. Dia tak berhenti. Marilah doktor pakar daripada IJN ke daripada mana ke berhenti juga. Kadang-kadang itu doktor pakar jantung mati sakit jantung. Maknanya jantung kita dalam jasad kita tidak kita yang kawal. Tak nampak Allah Ta'ala lagi. Ni muslimat dia balik tabir. Ni hamba nak tanya tak usah jawab. Hamba tanya tak usah jawab. Sebab soalan dia tu jawapannya jelas. Ada tidak muslimat yang duduk di balik tabir ni tak berahi kalau dia tu awet muda. Maknanya umur dah 50 lebih tapi orang tengok macam 20-an je. Ada tak yang tidak suka? Tu saya abang kata tak usah jawab. Tak ada. Memang semuanya suka nak awet muda. Buktinya yang jual kosmetik jadi jutawan. Dah, jutawan kosmetik berlana. Jutawan petai, jutawan jering, tu jaga sikit. Dah, hak banyaknya jutawan kosmetik. Rasa produk laku. Pahaya beli cleanser, lepas tak cleanser, buh toner. Dah, buh toner, tepek moisturizer. Lepas tu, hak ilir sikit, buh serum. Lepas lama-lama jadi lagu mana? Kulit makin kendor, mata makin kabur, uban dah berterabur, gigi mula gugur. Itu tanda nak masuk kubur. Yang sebenarnya tak asyik masuk. Tapi hidup tengok-tengok halah ke situ semua. Hak baik masuk kubur, hak jahat masuk kubur, hak kaya masuk kubur, hak miskin masuk kubur. Dan hak ada jawatan masuk kubur, hak tak ada jawatan masuk kubur. Cuma bezanya hak ada jawatan kalau masuk kubur kan kena ngundi. Itu lah. Kita mati gitulah, tak ada ngundi apa lah. Kita tak ada jawatan apa. Tapi oleh kerana macam itu, rupanya yang berlaku pada kita ni, kita tak boleh kawal. Pendoaan kita tak boleh kawal. Hak dulu hitam jadi putih tak boleh kawal. Hak dulu tegar jadi kedut tak boleh kawal. Hak dulu lutut main bola, bukan main leli nak bangun kata Allah tak boleh kawal. Tak nampak Allah Ta'ala lagi. Makanya sebab tu Allah tak guna akal bahaya. Bahkan tidak guna akal tu salah satu sebab masuk neraka. Tak percaya, kita tak bacalah surah Al-Mulk. Baca bagus, tapi baca dengan menghayati makna lebih bagus lagi. Dalam surah Al-Mulk Allah berfirman, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ahli neraka merintih mengeluh, kalaulah dahulu kami itu nak dengar. Kadang-kadang orang ini tak dengar. Tak usah dengar lah, takku tu ahli bidah. Dengar tak dulu. Tak setuju kat tangan. Tanya ni, dengar pun tak sudi. Tak dengar dulu. Au naqilu, ataupun dulu kami guna akal. Ma kunna fi ashabis sa'id. Tidaklah dulu ni kami masuk neraka. Mana salah satu sebab masuk neraka tidak guna akal. Bahkan menggunakan akal ni adalah salah satu uslub Allah Ta'ala dalam bab tauhid. Allah nak wayak Allah Maha Esa. Tidak mungkin Allah tu ada syirik, ada sekutu. Allah gunakan dalil akli. Allah berfirman, "Lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata." Kalaulah ada pada kedua-duanya, apa dia? Langit dan bumi. Alihat, Tuhan yang banyak. Illallah, lain daripada Allah. La fasadata. Nescaya binasa habis langit bumi. Baik, cuba kita tadabbur ayat ni mata. Yang sebenarnya Tuhan banyak ke Tuhan satu? Yang sebenarnya satu lah. Apa Tuhan kata kalau Tuhan banyak? Lau kana fihi ma'alihatun. Kalau langit bumi ada Tuhan banyak, maknanya Allah suruh kita bayangkan dengan akal saja. Dengan realiti tak ada.
Tuhan satu. Tapi cuba awak mikir dengan akal awak, Tuhan itu banyak. Kan Tuhan ini sifatnya maha kuasa, maha berkehendak, maha segala-galanya. Pas bila banyak, masing-masing nak buat cara dia. Betul tak? Hak ni nak buat lagu ni, hak ni nak buat bumi bulat, hak ni nak buat bumi 4 segi, hak ni nak buat bumi lepek. Oh, habis hancur langit bumi ni. Orang yang aktif dalam sistem pilihan raya di Malaysia, kalau dia tak faham lagi hak ni, tak tahulah. Kita ni kan ada 5 tahun sekali kita ngundi lah. Semangat, hak jenis semangat, pacok bendera lah, macam-macam lah. Ngeping dan sebagainya. Kita khabar ke tidak? Mengundi-mengundi ni pitih banyak habis. Saya baca baru ni PRU15 dia sudah cecok bilion ringgit. Benda ni juta-juta lah. Bilion dah. Boleh tak kita jimat pitih dengan cara kita tak sah mengundi lah. Jadi jimat pitih. Oh, tak sah mengundi nak latih kerajaan lagu mana Ustaz? Kita pakai tanya saja. Siapa yang minat nak jadi kerajaan kita latih. Oh, mana boleh Ustaz? Kalau satu puak saja nak jadi kerajaan, mudah lah. Masalahnya banyak hak ni nak jadi kerajaan, hak ni jadi kerajaan, ni jadi kerajaan. Tak payah apa. Hak mana minat kita latih semua. Oh, lagu tu. Nanti saya cek. Cek. Setakat ni ada 3 kumpulan nak jadi kerajaan semua. Kita latih 3. Perdana Menteri masing-masing kerajaan latih Perdana Menteri masing-masing. Makanya kita ada 3 Perdana Menteri. Lepas tu Menteri Kabinet lagu mana? Masing-masing Perdana Menteri nanti Menteri Kabinet masing-masing. Oh, ambil tak. Kita ada 3 Menteri Pendidikan. Dulu masa kita ada 1 Menteri Pendidikan pun, kita dah confuse. Kasih itai ke kasih putih? Kalau ada 3 Menteri Pendidikan, hak ni buat kasih itai, hak ni buat kasih putih, hak ni kata putih sebelah, itai sebelah. Masa ada 1 Menteri Kesihatan, kita confuse dah. Ada wayak cocok 2 kali cukup, ada wayak kena 3 kali, ada wayak Sinovac pun tak apa, kata tak boleh kena Pfizer. Itu baru 1 Menteri Kesihatan. Kalau 3 nak cocok ke apa kita tak tahu. Hak ni wayak lagu ni. Menteri Kewangan pun 3 juga. Alhamdulillah. Hak ni kata kita nak kekal dengan SST. Hak ni wayak dah kita nak hidupkan semula GST. Mula kata tak malak. Tak malak kalau buat, kalau kita buat malak. GST. Hak ni pula wayak peti lagi tak tahulah. Boleh tak? Agak-agak boleh tak? Tak boleh. Dah kalau negeri sekecil Malaysia ni, negara sekecil Malaysia ni pun tak boleh ditadbir oleh lebih pada 1 kerajaan. Bolehkah alam semesta, langit, bumi, binatang, tumbuhan ditadbir oleh lebih pada 1 Tuhan? Mustahil. Mustahil itu hukum akal. Akal tidak boleh terima. Bahkan dalil akli ni adalah sunnah para rasul. Para rasul alaihi wassalatu wassalam bila nak bertahankan tauhid, bila nak membatalkan syirik, dia guna dalil akli. Bahkan kita dah ni pun, cuba kita nak berhujah dengan orang musyrik. Ataupun orang etis. Dia kata mana bukti Tuhan ada? Kita kata bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Tu dalil Tuhan ada. Tak jadi dengan dia. Dia mesti nak lawan dengan orang ni kena dalil akli. Maka Nabi Ibrahim AS sebagai contoh, bila nak menolak syiriknya Namrud. Namrud syirik grade A. Syirik grade B, dia sembah lain pada Allah Ta'ala. Namrud dia semua orang sembah dia. Dia ingat ke Tuhan? Tuhan lagu mana? Namrud mula lemah. Tuhan tak akan lemah. Hak percaya kata ayah pilih Tuhan tu, akal dia tak sihat. Malu company. Amba tengok satu video. Bunyi kecek tu terana. Amba terana. Malu. Dia cerita lah ayah peng gini, hebat-hebat ayah peng. Bagi saya ayah peng Tuhan dah ayah tu. Tuhan kerana ayah peng tu lemah. Dia tak akan nasi dia lapar. Dia yang pergi orang mana? Orang jetih. Jetih, orang besuk. Orang besuk, orang jetih pasal makan nasi cicah budu. Makan. Tak kata makan nasi cicah budu. Tak kisah tak cicah caduk ke cicah berapa. Lepas makan, mesti sakit perut. Lepas yang pergi jambai. Nak masuk ada orang dalam jambai. Yang pergi berkata, cepat sikit kahwin nak bergok. Oh, ilaha illallah. Tuhan duduk luar tandas nak melepas. Tak mungkin. Ada lagi satu orang nama Harun. Mari pada Tuhan. Mengaku Tuhan juga. Tuhan Harun. Dia kena tangkap dengan polis sebab disyaki kumpulan dia itu bunuh satu orang pegawai agama di Pahang. Lepas meningkat ke polis, dia kena stroke. La ilaha illallah. Tuhan boleh kena stroke. Tuhan lah mana kena stroke? Lepas tu kita baca dalam sahabat atau dalam portal berita,
Nak tak tahulah nak suka ke nak jerit tak tahu. Tajuk beritanya Tuhan Harun didapati bersalah oleh mahkamah. Tu dia. Tuhan didapati bersalah. Boleh jadi Tuhan. Kalau mantan Perdana Menteri didapati bersalah, tidak mustahil berlaku pun di negara kita. Jaranglah, tapi berlaku. Tak mustahil. Kita boleh terima. Nah, tapi kalau Tuhan dapati bersalah, ngaruhlah. Maka Nabi Ibrahim AS nak wayak ke Namrud, dia mahu berkata, dan mahu lemah. Dia mahu nak hidup mati pun tak ada kuasa. Rabbi allazi yuhyi wa yumiit. Tuhan sebenarnya Tuhan apa? Boleh bagi hidup, boleh bagi mati. Rupanya Namrud ni dia kena nyakit BBAK awal lagi. Biar bodoh asal confident. Namrud bodoh tapi dia confident. Dia kata anak uhyi wa umiit. Allah, hidup mati aku boleh. Dia panggil dua orang, satu dia bunuh, satu dia lepas. Kira-kira hak Namrud nak wayaknya, hak aku bunuh, hak aku mati kan. Hak aku lepas, aku hidupkan dia. Lah, hak mu lepas hidup amun dah. Bukan habis hak bagi dia hidup, apa cuma tak bunuh dia dah. Maksud hidup ni daripada tak ada. Seekor nyamuk Namrud tak boleh bagi hidup. Dia kata manusia. Oleh kerana Namrud ni jenis tak apa cerdik, lambat, slow. Maka Nabi Ibrahim AS wa'ari dalil aqli yang lebih jelas lagi. Nabi Ibrahim wayak, fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq. Allah lah Tuhan sebenar. Allah Maha berkuasa. Allah buat terbit matahari daripada timur. Dia mau mengaku Tuhan, mesti dia mau berkuasa juga. Kalau betul dia mau Tuhan. Fa'ti bihan minal maghrib. Acik buat terbit matahari daripada barat tak tengok. Tak boleh, tak boleh. Fa'bih tadazi kafar. Orang kafir itu tak boleh nak jawab. Dalil akli. Jadi set-set orang tolak dalil akli tak faham pun al-sunnah. Bahkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, bila baginda nak mengajar ilmu hakikat, ada kala-kalanya baginda guna dalil akli. Sebab ilmu hakikat ni kadang payah sikit. Ilmu syariat senang, benda bagian nampak depan mata. Senang tak? Maknanya kalau kita wayak tikai orang salah, orang faham dah. Bagian nampak dah tikai orang api, darah dia sakit, mati dia. Kita faham dah hak syariat. Dan Nabi SAW ajar pula kedua-dua. Hak syariat Nabi ajar, hak hakikat Nabi ajar. Hak syariat ni ilmu fiqh lah. Jadi Nabi SAW pernah ajar pada sahabat, kalau ada satu negeri diserang oleh wabak ta'un, makanya orang yang duduk luar negeri jangan masuk. Sebab dari segi sebab musabab, kalau masuk akan jadi sebab berjangkit. Hak duduk dalam negeri jangan keluar. Kuarantin. Sebab kalau dia keluar, jadi merebak pula kawasan lain. Jadi duduk dalam itu saja, kuarantin situ. Hak ni namanya syariat. Tengok pada sebab musabab. Tapi dari segi hakikat, tidak akan sakit satu orang tu melainkan Allah yang jadikan dia sakit. Kalau Allah tak nak dia sakit, dia duduk tengah ramai-ramai orang lain kena COVID belaka, dia seorang je duduk situ tak pakai mask, tak sakit. Itu hakikat. Jadi bila Nabi nak mengajar ilmu hakikat, Nabi bersabda la adwa. Tak ada jangkitan. Dalam kelas tu ada orang Arab Badawi. Arab kampung, jaga unta, jaga kambing. Jadi nak mengaji ilmu hakikat ni dia slow sikit. Tak ada orang kampung kan. Kalau orang universiti mungkin laju sikit. Dia orang Arab kampung, dia tak apa nak faham. Tapi bagus Arab Badawi ni. Bila dia tak faham, dia akan tanya Nabi. Tak tahulah akan tanya ke tak, tapi dia tanya Nabi. Orang zaman ni jangan, dia tak faham dia wayak ustaz sesat. Oh, dasar dengar ustaz ni aku tak faham dengan jaga apa. Kalau mu tak faham wayak ustaz sesat apa juga. Jadi Arab Badawi ni dia tak faham, dia tanya terus. Ya Rasulullah, macam mana tidak ada jangkitan? Kamu dah tengok, kalau adalah unta hak sehat, 2-3 ekor, nopak sana, nopak sini. Pas masuk satu ekor unta berpenyakit. Lama-lama abang tengok, unta hak sehat pun jadi penyakit juga. Nabi share selalu. Mana orang Arab Badawi ni masih terikat dengan sebab musabab. Cause and effect. Hak Nabi nak mengajar ni adalah hakikat. Jadi macam mana nak beri dia faham hakikat? Guna dalil akli. Dengan satu soalan saja membuka minda orang Arab Badawi, Nabi tanya dia, faman a'dal awal. Kalau memang penyakit perlu dengan jangkitan, bahawa unta hak mula-mula sakit, jangkit pada siapa? Dia mesti ada unta hak mula-mula sakit. Takkan unta ni jangkit pada unta ni, jangkit pada unta ni, jangkit pada itu namanya tasalsul. Itu istilah dalam ilmu tauhid tu. Tasalsul bersambung tak putus-putus itu mustahil. Makanya mesti ada unta hak mula-mula sakit. Kalau awak kata penyakit mesti dengan jangkitan, pas unta hak mula-mula sakit, jangkit daripada siapa? Baru Arab Badawi itu faham. Kalau penyakit itu hakikatnya daripada Allah. Dan kalau Nabi SAW sendiri guna dalil akli, awak sama dia nak tolak dalil akli. Gitu. Baik.
Saya ingat daurah ni daurah mabadi lah, tak dengar kata kita. Mabadi lah, permulaan ya. Tak apa deh. Kita bukan tujuan nak khatam, kita tujuan nak faham. Baik. Faham dah sebenarnya, cuma nak degah balik, nak refresh balik. Apakah bandingan ilmu ini? Bandingan dengan ilmu yang lain adalah ilmu tauhid ini, dialah semulia-mulia ilmu dan yang utama sekali. Jadi hati-hatilah. Yang sampai larang orang tak bagi belajar ilmu tauhid dan sebagainya. Sebab dia kata ulama tak bagi belajar ilmu kalam. Ilmu kalam ulama tak bagi belajar tu ilmu kalam yang mazmum, ilmu kalam yang terkeji, yang menjerumuskan orang pada kufur, yang menjerumuskan orang pada bid'ah, seperti ilmu kalam Mu'tazilah. Hak tu yang ulama tak bagi ngaji. Ataupun orang tu dia sudah memadai dah dengan hak ijma' saat ni. Dia tak ada syubhat apa, dia yakin Allah Maha sempurna, cukup. Tapi untuk orang yang berdepan dengan syubhat-syubhat, yang kata Allah tak wujud, yang kata Allah baru wujud, yang kata Allah boleh beranak, dia perlu kepada ilmu kalam yang ambil pada Quran dan hadis. Jadi ini ilmu paling utama sekali. Mahu dituntut terlebih dahulu daripada ilmu yang lain. Tidaklah sebagaimana yang dituduh oleh sebahagian. Dia kata berat ilmu 40 ni. Ada mukcik di Langkawi tu tak maya puluhan tahun, sebab tak habis ngaji sebab 20. Mukcik anda tak tahulah. Dia wayak lagu tu. Konon-kononnya mukcik tu tak semaya sebab dia wayak dia tak habis lagi ngaji sebab 20, maka dia tak maya sebab ngaji sebab 20 dulu. Bukan. Maknanya diutamakan. Maknanya sambil ngaji sebab 20, ngaji bab semaya. Mayalah. Bukan nak jadi al-arif billah baru nak maya. Bila nak jadi arif billah tak maya. Maya dulu. Lepas kita kenal Allah dengan ilmu, kemudian kenal Allah dengan hati dan seterusnya. Yang terakhir, alhamdulillah, segar dengan hak terakhir. Hak jenera bangun mula dah. Terakhir. Apa faedah ilmu ini? Jawapan. Faedahnya ialah mendapat keuntungan yang berkekalan di dunia dan mendapat sebesar-besar anugerah syurga di akhirat. Untung lagi mana di dunia? Kita tengok orang-orang beriman banyak jadi susah. Ya, orang Palestin kena sebagai kenapa? Untung. Sebab selagi mana dia tu ada tauhid, yang susah itu dia sabar. Sabar tu yang mahal tu. Innallaha ma'as-sabirin. Dia dapat makrifat khusus daripada Allah Taala. Dan bila molek comel, dia bersyukur. Syukur tu hak molek untuk dia. Hak molek tu sementara saja, boleh makan sedap. Tak? Setara mana sedap? Sedap makan tu setara mana? Dua je. Tak apa. Sejengkal lidah ni lepas tu dia tak serah dah lah. Tak, kedapat dalam perut selama ni. Oh mana lah, dalam perut ambut dah. Lidah ni sedapnya. Kadang-kadang lidah sedap, perut pula tak sedap. Kalau makan pedas ni, sakit perut. Jika makan tak ingat sedap. Pedas di seluruh kena molek, nyakut molek. Masuk dalam perut, nyakut juga. Jadi, sedap setara mana? Jangan jadi mahal apa? Makan sedap. Allah, alhamdulillah. Syukurnya. Boleh makan. Tu sampai ke akhirat kita bawa syukur kita. Faham ni? Jadi untung. Di dunia pun untung. Akhirat, cuma tak ada lagi lah. Mendapat sebesar-besar anugerah, yakni syurga di akhirat. Iaitu kampung yang punya nikmat yang berkekalan. Serta melihat akan zat Tuhan yang laisa kamitslihi syai'. Yang tidak menyamai akan dia oleh sesuatu apapun. Wallahu a'lam. Saya target nak berhenti pukul 5. Katanya ada sesi soalan saja kan, tinggal 3 minit. Boleh. Silakan kalau ada soalan, dan kalau saya mampu jawab saya akan jawab. Kalau tidak, Allah. Saya tak apa dengar. Boleh. Man arafa nafsahu. Saya tak pernah faham. Itu kita orang biasa sebab lah dah tak ada. Tak Ramadan lagi pada maksud sekadar maksud saya. Tak hari ni. Minta saya hurai kaitan kaedah man arafa nafsahu arafa rabbahu. Ya. Daripada sudut ilmu tauhid sifat 20, misalnya misalnya kita belajar sifat-sifat Allah Ta'ala, ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, ada sifat ma'ani, ada maknawiyah. Jadi sifat nafsiyah pun kita sudah, bila kita kenal
diri kita ni wujud, tapi baru wujud. Maka kita kenal Allah tu wujud, tapi wujud yang wajibul wujud, yang mesti wujud. Bahkan kita tahu bahawa wujud tak wujud alam ni, ia menjadi dalil bahawa Allah wujud. Ni nak kemah. Sebab hak simple je kita wayak kat orang. Apa dalil Allah wujud? Adanya alam ni. Selesai. Tapi ada hak jenis, dia terlajak cerdik. Dia tanya, oh kalau ada alam ni, maknanya Allah wujud. Pas kalau ada tak ada, mana Allah tak wujud? Dia pasal lagu tu. Tengok pasal lagu tu lah ulama wayak. Wujud dan tak wujudnya alam ni menjadi dalil bahawa Allah tu wujud. Macam mana pula? Kalau ada wujud, okeylah. Kalau ada tak wujud, dia pun bagi contoh. Wujud dan tak wujud ni adalah dua benda yang asalnya sama seimbang. Maknanya bila Allah tu nikah, boleh anak atau tak boleh anak? Sama seimbang. Boleh jadi ada anak, boleh jadi tak ada. Ibarat dacing. Lain ni orang tak pakai dah dacing. Orang pakai alat menembak jarum tu. Dulu orang pakai dacing. Dia kan asalnya sama seimbang. Tapi dia akan jadi berat sebelah. Kalau kita letak ikan ke sayur kan berat sebelah. Kalau kita letak alat menembak tu, dia akan sama balik kan. Jadi dacing yang sama seimbang, dia tidak akan berat salah satu, melainkan ada yang memberatkan dia. Berat belah ada pun menunjukkan ada yang memberatkan. Berat belah tak ada pun menunjukkan ada yang memberatkan, kata tak ada. Contoh yang saat ni lah, kita ambil contoh yang mudah saat ni. Satu orang lelaki dan perempuan berkahwin. Boleh anak ke tak boleh? Khabar-khabar ke dulu mereka berdua saja. Lama kita tak jumpa, lepas berapa tahun, Masya Allah, se-van anak dia. Maknanya ada yang memberatkan sebelah ada. Tak jumpa 20 tahun dah. Hak nikah dia tua dah. Mari dengan anak ke? Sedih. Pak tu, tak ada anak. Berobat macam-macam dah. Maknanya pasti ada yang menentukan bahawa pasangan ni tak ada anak. Itu baru sifat wujud. Jadi wujud kita tu, kita boleh beza dengan wujud Allah Ta'ala. Kemudian sifat sabiah dah. Bila kita baru wujud, berarti kita kenal Tuhan yang mewujudkan kita tidak mungkin baru wujud. Kerana yang baru tidak boleh mewujudkan. Maka kita kenal Allah tu bersifat kita. Tapi hamba tak boleh baik ya Allah, wujud tak ada permulaan. Hamba tak boleh baik. Macam mana tu? Tak boleh bayar je lah tu. Memang kita tak boleh bayar. Moga Allah tak sama seperti bayarnya kita. Kita makhluk. Apa sahaja yang terbayar dalam otak kita tu makhluk. Maka apa sahaja terbayar dalam otak kita tu, Allah tak sama dengan bayarnya itu. Maka kalau sahabat hak, Allah tak boleh bayar. Macam ni. Betul lah tu, tak boleh bayar. Lepas tu, kita ni satu masa akan binasa. Mana kita tahu pas binasa lah tu. Lepas ni pun sedang binasa lah. Kita ni makhluk baru setiap detik. Allah yang membaharukan kewujudan kita. Tapi kita tak khabar. Sebab perubahan itu slow-slow. Nak tahu kata kita berubah, ambil gambar kita 30 tahun yang lalu. Saya tengok. Kadang-kadang saya ada tunjuk gambar saya masa di universiti, tunjukkan anak pun tak cek. Mana saya kan? Pasal lain dia. Jadi, di situ menunjukkan sifat kidam bakok. Bila kita lihat pada diri kita yang binasa, kita faham yang mewujudkan kita pasti tidak binasa. Maka yang mewujudkan kita pasti tak sama macam kita. Khalik dengan makhluk tidak sama. Maka yang mewujudkan kita pasti tidak berhajat pada yang mewujudkan. Tidak berhajat kepada tempat. Tidak berhajat kepada yang lain. Itu maksud man arafa nafsahu. Ya, kita wujud berhajat pada macam-macam. Berhajat pada tempat, berhajat pada makan, berhajat pada minum dan sebagainya. Maka yang mewujudkan kita tidak berhajat. Kalau kita ramai, banyak, maka yang mewujudkan kita pasti Maha Esa. Itu hamba kejut. Bila tanya ustaz, Allah boleh beranak tak? Ya, boleh. Kita konak sikit lah soalan itu. Biar nak teh dia, ustaz ni dia boleh jawab dah. Kalau Allah Ta'ala Maha berkuasa, Allah Ta'ala Maha berkehendak, maka ni kalau Allah Ta'ala berkehendak, adakah Allah berkuasa melahirkan anak? Oh, dia kata kalau Allah Ta'ala nak boleh. Bahkan kalau Allah Ta'ala boleh beranak, berarti anak Allah pun beranak pula. Jadi cici Allah, cucu Allah, cici Allah, pas kapung tu hai. Lepas tu akhirnya kena buat pilihan raya umum, nak pilih apa dia jadi ketua tu hai. Mengaruh. Maka wahdaniyah. Bila kita tengok makhluk ni macam-macam, Allah tu Maha Esa. Dan jangan kiyah Allah dengan makhluk. Ada jenis kiyah Allah dengan makhluk.
Dia kata siapa dia yang kata Allah tak ada anggota tangan, tak ada anggota kaki, tak ada anggota muka, orang ni telah golongan musyabbih, dia kata. Itu pula. Sebab dia menyamakan Allah dengan makhluk yang kurang. Nisbah pada makhluk lah. Kalau tak ada tangan, dia cacat. Tak ada kaki onaknya, tak ada kaki mari darah juga. Dia ingat Allah Ta'ala macam itu. Dan kalau gitu kan, siapa dia yang menafikan bahawa Allah Ta'ala beranak, berarti dia menyamakan Allah dengan orang yang mandul. Tak lah tu. Ini orang yang salah guna akal. Dia salah guna. Kemudian apa lagi? Maha berkehendak, maha berkuasa. Kita tengok kan, kuasa kita ni terbatas. Banyak kalau kita tak boleh buat daripada yang kita boleh buat. Makanya kita faham ada di sana kuasa yang mengatasi segala-galanya. Dan ilmu, waktu kat ayat sebut dah, wa fawqa kulli dhi ilmi alim. Di atas setiap yang ada ilmu, ada yang maha mengetahui. Kita selalu macam agak pandai dah. Lepas kita pergi dengar, banyak lagi aku tak tahu. Bab semaya pun ada lagi kita tak tahu. Kok detail-detail. Maka kita tahu kalau kita ada Tuhan yang mengetahui segala-galanya. Lepas kita sama, ada orang keliru kat sini. Dia kata macam mana Ustaz? Tak boleh kita kata Allah Ta'ala bertempat atas arah tak sama seperti makhluk. Ustaz tak terima kalau kita kata lagu tu. Tapi Ustaz boleh pula wayak Allah Ta'ala bersifat sama, tak sama seperti makhluk. Sebab bertempat tu sudah makhluk. Pas awak nak cover tak sama seperti makhluk, tak lesah. Sama macam awak wayak Allah Ta'ala beranak, tapi tak sama macam makhluk beranak. Tak jadi. Ataupun Allah Ta'ala sakit, tapi sakit Allah tak sama dengan makhluk sakit. Tak ada. Sakit itu sifat kekurangan. Tapi sama sifat kesempurnaan. Makanya tak mungkin Allah tidak ada sifat sama. Sebab Allah itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Tinggal lagi sama Allah tak sama dengan sama makhluk. Yang pertama, sifat Allah ni qadim. Kita ni baru aja ada pendengaran. Kita sendiri baru wujud. Pendengaran kita baru ada. Yang keduanya, pendengaran Allah tidak perlu pada alat. Kita perlu pada telinga. Kalau satu orang lahir tak ada telinga, tak dengar dah dia. Dalam ada telinga pun, bukan kita dengar banyak sangat pun. Kita dengar setara dalam sejik ni lah. Depan tu sikit kita tak dengar. Kalau dia jual, dia tak sama ke apa lah. Luar tu, tak dengar pun. Dalam boleh dengar, lama-lama tak dengar. Hilang, sang jadi problem. Kadang-kadang ada orang dia kata, dia ni ustaznya saya tengok bagus. Tapi sekarang saya tak kenal dengan dia. Apa dia? Dia kalau kecek dengan mok sendiri, derah suara dia. Takkan nak kecek dengan lagu tu. Dah, mok ni pun kau. Bukan ustaz tu masa. Kalau tak tinggi suara, mok dia tak dengar. Jadi sound kita ni boleh hilang. Sama Allah tu sifat yang baqa, yang tidak akan hilang, tidak akan berubah. Jadi itu yang kita nak katanya, bila kita kenal diri kita, kita kenal Allah Ta'ala. Kita kenal diri kita yang hidup kemudian mati, kita kenal Allah Hayyul La Yamut. Allah hidup tidak akan mati. Wallahu a'lam lah. Setakat hamba boleh sapa deh. Ada tutup guru nampak kurang tu tentu lah. Hak setakat hamba wallahu a'lam. Jadi asal 4:17 kalau kita berhenti adalah 10 minit. Orang nak pergi ambil wuduk, nak pergi tanda. Jadi hamba minta maaf banyak walaupun kita usaha konon-konon nak khatam kitab, tapi secara kemampuannya kita hanya mampu khatam mabadi. Kalau ada rezeki lagi kita sambung lagi. Wallahu a'lam. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian. Saya mohon banyak kemaafan atas salah dan silap. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong doakan hamba sama dan kita angkat tangan dan berdoa kepada Allah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa ahsin ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nata'ta bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma qulna min dzulil ma'siyati ila izzi ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Alhamdulillah. Majelis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Fadil Ustaz di atas pembacaan kitab